اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق الله العظيم. Maksudnya,
Dan sesungguhnya jika kami kehendaki, tentulah kami akan hapuskan apa yang kami telah wahyukan kepadamu. Kemudian kau tidak akan beroleh sebarang pembela terhadap kami untuk mengembalikannya. Tetapi kekalnya Al-Quran itu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu, wahai Muhammad, amatlah besar. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan berbagai-bagai contoh perbandingan yang mendatangkan i'tibar. Dalam pada itu, kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain dari kekufuran. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu, wahai Muhammad. Sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi bagi kami. Atau sehingga engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur. Kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau sehingga engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan akan berlaku. Atau sehingga engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Atau sehingga engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas. Atau sehingga engkau naik ke langit. Dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya. Katakanlah, wahai Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Selepas Allah Ta'ala menjelaskan bahawa manusia semuanya tidaklah diberi ilmu melainkan sedikit. Bahkan kalau Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala boleh mencabut seluruh ilmu daripada manusia. Yang pertama Allah beritahu dalam ayat sebelum ini yang kita baca, ilmu yang Allah berikan kepada manusia seluruhnya amat sedikit. Bahkan yang sedikit itu boleh Allah Ta'ala hilangkan. Lalu Allah menyebut ilmu sedikit yang paling bernilai, yakni Al-Quran. Yang ilmu ini terpelihara sampai hari kiamat. Kalau Allah kehendaki, Allah juga boleh menghilangkan Al-Quran. Kata Allah dan firman-Nya, wala in syi'na, kalau kami kehendaki, lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika, kami akan menghilangkan ilmu yang sedikit yang kami berikan ini kepadamu, wahai Muhammad, bahkan kepada manusia semuanya, dengan kami menghilangkan daripada dada-dada kamu. Dan kami menghilangkan tulisan-tulisannya daripada mushaf, sehingga tidak lagi meninggalkan kesan dan bekas. Maka Allah Ta'ala berkuasa untuk menghilangkan hafazan dalam dada dan tulisan di dalam lembaran-lembaran dan kitab. Artinya bila Allah Ta'ala menyebut ilmu yang memang terpelihara, terjaga sampai hari kiamat, yang sedikit itu bernama Al-Quran. Ilmunya akan terjaga. Ilmu-ilmu lain manusia hafal dan manusia lupa. Maka banyak ilmu yang dah hilang. Yang Allah jamin kekal sampai hari kiamat ialah Al-Quran. Daripada penurunan Al-Quranul Karim sehinggalah kepada kita pada hari ini dan seterusnya sampai berlaku kiamat. Satu-satu ilmu yang terpelihara yang bersifat mukjizat. Yang ni pun kalau kami nak hilangkan, kami boleh. Jangan kata ilmu lain yang tak ada mukjizat tu. Ilmu yang ada mukjizat ini, ilmu yang dijamin, dipelihara dan dijaga ini, ilmu yang paling mulia dan berharga ini, ilmu yang bila mana dibaca dapat pahala, dia angkat darjat. Ya, ilmu lain kalau kita baca belum tentu dapat pahala.
Yang ni dibaca sudah dapat pahala. Diangkat darjah, kemuliaan. Pun begitu kalau Allah kehendaki, Allah Ta'ala akan menghilangkannya. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. Kemudian kamu akan dapati, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangnya. Bila Allah nak hilangkan ini, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata, Inna hadzal Qur'ana alladhi baina adhharikum yushaku an yunza'a minkum. Qila kaifa yunza'u minna? Faqad athbatahu Allah fi qulubina wa thabbatnahu fi masahifina. Qala yusra alayhi fi lailatin wahidah. Fayunza'u ma fil qulub wa yadhhabu ma fil masahif wa yusbihu an-nasu minhu faqara'a thumma qara'a wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika. Diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi serta At-Tabrani daripada Sa'id bin Mansur daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sesungguhnya Quran yang berada di hadapan kamu hampirlah dia akan dihilangkan. Lalu ditanya, bagaimana ia, yakni Al-Quran, dihilangkan daripada kami? Sedangkan Allah Ta'ala telah menetapkan hafazannya pada dada-dada kami dan telah tercatat dengan teliti dalam mashaf-mashaf kami. Maka jawab Abdullah bin Mas'ud, akan berlaku cuma satu malam. Pada satu malam, kamu tidur dan kamu bangun dalam keadaan seluruh hafazan dalam dada kamu hilang. Dan kamu dapati seluruh yang tercatat dalam mashaf juga hilang. Dan manusia pada pagi itu, bila dia bangun tidur pagi itu, mereka menjadi fuqara, tidak berilmu lagi. Kemudian beliau membacakan dalilnya, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika. Jadi antara tanda kiamat ialah Allah akan menghilangkan Al-Quran. Mengangkat Al-Quran daripada dada-dada orang yang menghafaznya dan menghilangkan tulisan-tulisannya. Maka ini tanda kiamat. Namun ia tidak akan berlaku melainkan sesudah kewafatan Nabi Isa AS. Tapi ini menunjukkan bila Allah menyebut, kalau Allah kehendaki, Allah boleh menghilangkan Al-Quran. Untuk menunjukkan tidak ada sesuatu pun kat dunia ini kekal. Maka sampai masanya Allah boleh hilangkan. Dek kerana manusia tidak mahu bersyukur dengan ilmu yang Allah bagi. Ilmu paling agung yang Allah beri pada manusia, Al-Quranul Karim. Yang setiap kali kita tatap, kita tengok, setiap kali kita baca, akan bertambah ilmu kita. Walau kita ulang ratus kali, ribu kali, kita akan mendapat ilmu-ilmu yang baru. Kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang tidak pernah terhenti. Keajaiban-keajaiban yang tidak pernah akan terhenti sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu taala anhu, la tanqadi ajaibuhu, tidak akan berakhir segala keajaibannya. Tetapi Allah Taala nak beritahu kalau manusia tidak mau bersyukur, Allah boleh hilangkan. Tetapi kata Allah, illa rahmatan min rabbik, kerana rahmat Allah Taala kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, untuk menjadi kemuliaan kepada umatnya. Inna fadlahu kana alaika kabira, sesungguhnya kurniaan Allah Ta'ala kepadamu wahai Muhammad cukup besar. Apa dia? Al-Quran. Semua Nabi-Nabi lain apa yang dikurniakan oleh Allah hilang. Habis. Tak ada. Bahkan diselewengkan seperti Taurat dan Zabur dan Injil. Yang Allah Ta'ala kekalkan mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran. Yang dengannya menjadi nilai kebenaran agama ini, keaslian agama ini. Kerana semua kitab lain telah diubah bahasa, telah dialih bahasa asalnya kepada bahasa penterjemahan. Tetapi tidak Al-Quran sebagaimana diturunkan dalam bahasa Arab, dikekal dalam bahasa Arab. Dan kekal dalam bacaan dalam bahasa Arab. Siapa yang membaca Al-Quran lain daripada bahasa Arab, maka tidak disebut sebagai Al-Quran. Kalau dia membacanya dalam solat selain daripada bahasa Arab, maka tidak sah solat. Kenapa? Untuk menunjukkan keaslian ilmu Al-Quran dan keyakinan 100% sebagaimana ia diturunkan tanpa berubah. Allah menyebut semua benda ini supaya manusia seluruhnya berfikir. Orang beriman, cara orang beriman untuk terus
menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan hidup. Bukan perlembagaan di dalam seluruh tindakan dan perbuatan mereka. Sebagaimana syiar yang masyhur, Al-Quran dusturuna. Quran perlembagaan kan. Dan bagi manusia seluruhnya, tiada ilmu yang tepat, tiada ilmu yang benar-benar, yang bersifat benar selain Al-Quran Karim. Maka Al-Quran ialah ilmu yang tertinggi dalam dunia ini. Bila manusia tidak menghargainya, tidak membacanya, jauh sekali menjadikannya sebagai hidayah dan petunjuk, maka suatu hari nanti Allah akan mengangkatnya. Allah akan menghilangkannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la in istama'atil insu wal jin, kalau berkumpul manusia dan jin, ala an ya'tu bimisli hadzal Quran, untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimislihi, mereka tidak mampu mendatangkan sepertinya, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka saling tolong menolong, bantu membantu. Berhubung dengan ayat ini, diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Salam bin Mishkam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam bin Mishkam ini seorang Yahudi. Dia kata, dia wakil kepada Yahudi, mereka berkata, kaifa nattabi'uka wa qad tarakta qiblatana wa inna hadha alladhi ji'ta bihi la narahu mutanasiqan kama tanasaqut Taurah fa anzala alaina kitaban na'rifuhu wa illa ji'naka bimithli ma ta'ti bihi fa anzala Allah ta'ala qul la in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Datang pemimpin Yahudi, Salam bin Mishkam, dia kata, macam mana kami nak ikut kamu wahai Muhammad? Kamu telah meninggalkan kiblat kami. Kamu tak menghadap Baitul Maqdis. Dan Quran yang kamu bawa ini, la narahu mutanasikan, kami tak nampak susunan dia. Kama tunasakut Taurat, sebagaimana susunan Taurat. Maka tolong bawa kitab lain. Kami nak buku lain, kami nak wahyu lain, bukan Quran. Lalu Allah turunkan ayat ini. Kalau kamu rasa Quran ini tiada tanasuk, maksudnya tidak tersusun, sila bawa satu Quran. Sila bawa. Cuba buat ayat seperti Quran. Tuan-tuan, mendakwa, mengata satu benda yang senang. Umpama kita tengok satu seni banner yang indah, kita pun kritik. Tak lawa apa saya tengok, sengit lah, itulah. Lalu jawab balik, kita kata apa? Cuba buat macam ni. Oh, jangan pandai cakap, cuba buat. Maka pasti pengkritik tadi lemahnya di situ. Ya tuan-tuan, mengkritik tak susah pun. Kita boleh cari yang paling sempurna, lalu kita kritik berkata tidak sempurna. Tetapi jawapan balas semula dengan berkata, sila datang sepertinya. Bila Yahudi ni kata, kami boleh bawa Quran yang lebih hebat, kami akan boleh bawa wahyu lebih hebat pada Quran. Maka Allah turunkan ayat ini, sila bawa. Sebab kamu boleh cakap, tapi sila buat. Bahkan kamu mintalah tolong jin, semua jin. Dan termasuk makna jin itu ialah malaikat. Kataan jin, pertama dengan makna khusus yang jin lah. Yang kedua dengan makna umum, suatu yang terhalang kita melihatnya. Yang ini malaikat. Sebab itu dalam penafsiran ataupun dalam penggunaan perkataan jin, bila Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا, dan mereka menjadikan antara Allah dan di antara jin itu suatu nisbah nasab. Kata para ulama, bahawa istilah jin merujuk kepada mana-mana makhluk yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Maka itu jin. Jin suatu benda yang terhalang. Baik, jin ada makna khusus, iaitu jin yang kita faham. Dan jin juga ada makna umum yang termasuk malaikat. Maka ayat ini nak beritahu, minta, even kalau minta tolong malaikat pun tak apa. Sila bawa dan buat Al-Quran sepertinya. Melainkan kamu akan gagal. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, dan di antara kehebatan Al-Quran, bukan sekadar kamu tidak boleh bawa ayat-ayat dan susunannya. Bukan dalam kandungannya. Pertama, kamu tak mampu bawa susunan ayat Al-Quran. Allah dah cabut lama. Dan sampai hari ini,
Walau hebat bagaimanapun pakar bahasa, mereka tidak mampu mendatangkan seperti Quran. Tidak ada. Belum terjawab cabaran ini sampai hari ini, bagi menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan Allah Ta'ala beritahu pula kehebatan Al-Quran yang berikutnya, iaitu di dalamnya walaqad sarrafna linnas, kami terangkan kepada manusia fi hadzal Quran, dalam Quran ini, min kulli masal, dengan pelbagai penerangan yang pelbagai, warna-warni penjelasan kami, ibarat yang pelbagai, kadang-kala ringkas, kadang-kala panjang, kami sebut dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti, kami terangkan kebenaran, kami syarahkan kebenaran, kami bawakan ayat-ayat yang mengandung iktibar, kami beri peringatan, kami beri amaran. Dalam Quran ada perintah dan ada larangan, ada hikmah pensyariatan, ada kisah-kisah orang terdahulu, ada membicarakan syurga dan neraka dan kiamat dan segala pengajaran. Kandungan yang hebat dalam Quran. Arti kalau seorang itu menenung Al-Quran, ataupun kita katakan tadabbur Al-Quran, di dalamnya pelbagai penjelasan Allah Ta'ala dan semua aspek. Sama ada aspek perintah atau larangan yang menjadi peraturan manusia untuk jadi baik dan kembali pada Tuhan. Ataupun aspek yang berkait dengan sejarah manusia sendiri. Sejarah manusia daripada mula, sebelum, daripada tiada sampai ada. Sehingga tercipta bapa manusia pertama dan ibu mereka yang pertama. Sehingga membiak keturunan Adam dan Hawa. Semua diceritakan dalam Quran. Dan sehingga setiap kaum besar yang wujud dan rasul-rasul yang diutuskan dan jalan cerita setiap kisah, kesan-kesan yang masih ada sampai hari ini. Semua Allah Ta'ala cerita kisah-kisah dalam Quran, ia adalah satu tamadun yang paling besar dalam dunia waktu itu sampai sekarang. Kita ambil contoh bila disebut tentang tamadun Babylon. Ia satu tamadun yang diakui sebagai tamadun pertama dunia. Tamadun Babel, dengan penemuan pelbagai, termasuk kisah Numrus dan termasuk bangunan pencakar langit yang dibina oleh Numrus untuk mencabar Tuhan. Dan demikian juga kisah Fir'aun. Dan khazanah Fir'aun sampai hari ini antara khazanah yang tertua di dunia. Dengan piramidnya, dengan Sphinxnya, dengan segala khazanah Fir'aun, jasad-jasad Fir'aun, bahkan menara yang dibina oleh Fir'aun untuk melawan Tuhan. Fir'aun pun buat menara, Namrus pun buat menara. Antara menara tertinggi yang pernah kita sebut, lebih tinggi daripada menara tertinggi di dunia. Tujuan menara ni untuk lawan Tuhan. Panjat ke atas nak jumpa Tuhan ke atas. Nak berperang. Sehingga Allah Ta'ala merobohkannya dengan gempa bumi yang kuat. Tuan-tuan cerita hari ni orang bongkar semua benda ni. Ini antara penemuan yang hebat yang mengatasi teknologi zaman ini. Kalau kita fikir hari ni, kita bina menara Merdeka, kita bina menara Kuala Lumpur, kita bina menara berkembar dan sebagainya. Kita lihat hebat teknologinya. Sehingga dapat ditegakkan bangunan setinggi 500 meter, 600 meter, 800 meter. Tapi bayangkan menara ini yang lebih tinggi daripada yang pernah kita sebut hampir 2 kilometer. Maka berarti zaman mereka punya teknologi yang hebat. Cukup kita tengok piramid terbesar setinggi 150 meter. Atau setinggi bangunan 10 tingkat. Bagaimana mereka membinanya dengan bongkar batu yang paling ringan seberat 2 tan sehingga 4 tan. Mereka angkat pakai apa? Maka semua benda ini tidak mampu dijawab oleh orang ini. Sehingga sekumpulan pengkaji daripada Jepun, bila mereka mengkaji piramid macam mana dibina, apakah teknologi, mereka khayal macam-macam kaedah. Kononnya dekat dengan sungai, kononnya menggunakan satu bentuk kita katakan alat untuk mengangkat. Mereka duk bayang macam-macam. Mereka cuba buat, mereka tak mampu. Bagaimana, apakah teknologi yang ada pada zaman itu? Kerana setiap zaman ada teknologi dia yang tidak ada pada zaman berikutnya. Untuk menunjukkan kita jangan ingat orang dulu tak maju, mundur. Kita pun cerita orang dulu tak pakai baju, tak pakai seluar. Ini dangkal kita berfikir. Dan Al-Quran telah menceritakan orang dulu hebat pada kita, pakaian mereka. Itu asli pakaian mereka daripada sutranya, daripada sekian-sekiannya. Bukan kenderaan mereka yang hebat. Maka Al-Quran, di dalamnya Allah Ta'ala beri takbiran pelbagai keadaan. Kadang-kadang ringkas cerita, kadang-kadang panjang. Kadang-kadang satu surah cerita kisah Nabi Yusuf AS, sebagaimana kisah dalam surah Yusuf.
Cerita daripada awal surah sehinggalah hampir habis surah Yusuf, kisah Yusuf AS dan bagaimana pengurusan ekonominya. Bagaimana penyelesaian kedengkian keluarganya. Segala takbir dan Quran indah, macam-macam cerita. Maka ini menunjukkan bagaimana hebat Al-Quran. Kalau kamu tidak boleh datangkan susunan Al-Quran, sementara kamu nak datangkan kandungan Al-Quran. Kandungan. Umpama kita sebut kalau kita pun tak boleh buat bentuk kereta Ferrari pun tak boleh buat bentuk dia tu, sementara kandungan dalam tu sendiri. Enjin dia, power misalnya, dia punya gearboxnya, dia punya seat dia dan semua benda yang dalam ni. Perumpamaan. Kalau susunan ayat Quran pun kamu tak mampu buat, sampai hari ni tak ada orang boleh buat. Apa tadi kandungan di dalamnya yang menceritakan sejarah, segala sejarah manusia. Contoh mereka pakar-pakar sejarah atau disebut pakar-pakar artifak ini yang duk cari segala fosil, segala tanda-tanda. Mereka beri suatu solusi berdasarkan kepada kita katakan jangkaan takhmin. Takhmin teka. Lalu mereka pun teka orang dulu macam gini berdasarkan gambar raja, berdasarkan peninggalan. Mereka nak teka dan khayal. Bukan dengan ilmu hakikat. Allah cerita setiap zaman yang pernah wujud. Allah cerita terang bagaimana kisah mereka, kehidupan mereka, kemewahan mereka, kekuatan tentera mereka. Allah cerita semua. Kerana Allah menciptakan mereka. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan itu lebih mengetahui tentang apa yang diciptakan? Kita cuma teka dinosaur adalah, itulah, teka. Tapi Al-Quran menceritakan segala apa yang wujud. Segala apa yang telah dilalui oleh manusia. Bahkan semuanya itu untuk pengajaran dan petunjuk. Bukan sekadar cerita halwa di telinga. Ialah petunjuk. Untuk orang yang ingin mengambil petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana Al-Quran ini tidak dikaji oleh manusia. Kerana itu Allah berkata, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Kebanyakan manusia itu bersikap kufur. Bersikap kufur yang pertama, mereka tidak mahu membaca Al-Quran. Maka itu kufur. Tak nak baca. Dia punya alergi, dia punya takut. Kalau dia baca Quran tutup telinga. Dia punya takut. Walau mereka berkata tentang kebebasan untuk membaca. Tapi bila sampai bab Quran, mereka tak nak baca. Ketika orang Islam boleh berhujah dengan Injil dan Taurat mereka. Orang Islam hafal kita Injil mereka. Berhujah. Mereka takut untuk menghafal Quran. Untuk berhujah. Tak berani. Ya, orang Islam pada pendakwah Islam. Dengan gigih menghafal Injil. Dan berdebat menggunakan Injil mereka. Kerana mereka tak nak dengar Quran. Mereka tidak mahu dengar Quran. Maka para pendakwah tak apa. Kita akan dakwah kamu dengan Injil yang kamu baca. Dan akhirnya ramai para ulama Islam menghafalnya. Al-Imam Al-Qirafi sebagai contoh. Bagaimana dia menjawab siap satu hujah daripada kitab Injil. Dia mengkaji kitab Injil. Dan menyebut satu persatu perkara yang bertentangan dalam kitab Injil. Ini menunjukkan bagaimana umat Islam dia tak ada istilah allergic baca buku. Boleh baca buku. Tapi orang kafir bertindak tidak mahu membaca Al-Quran dan takut. Bila dia perdengarkan mereka tutup telinga. Sebab itu kebanyakan manusia kufur. Pertama tidak mahu membacanya dan mentadaburinya. Walhal Islam dia asas yang mudah, tiada paksaan dalam Islam. Tidak ada paksaan. Yang kedua, yang dimaksudkannya sesudah mereka mengetahui, mereka tetap juga menolaknya. Tetap Al-Quran dibincang simple. Dia nak beritahu manusia, berhala itu bukan Tuhan. Berhala itu bukan Tuhan. Cukup jelas dalilnya. Sehingga siapa ciptakan langit, mereka tak akan kata berhala. Siapa ciptakan bumi, mereka tak kata berhala. Siapa bagi rezeki, mereka tak kata berhala. Alih-alih semua berhala itu. Lalu mereka cuba palingkan supaya Al-Quran tidak terus bercakap tentang berhala. Mereka cuba kritik Al-Quran. Mereka cuba kritik Nabi Muhammad SAW. Asas Al-Quran ni sebut tentang jangan mensyirikkan Allah. Jangan menyembah selain Allah. Itu asas. Yang mudah dipahami. Sebab kita lihat manusia kalau tak sembah Allah, dia mesti sembah berhala. Bila mereka tidak mahu menyembah Allah, mereka cenderung menyembah berhala. Walaupun mereka kata mereka etis atau sebagainya, mereka cenderung untuk menyembah lain pada Allah yang bersifat berhala. Yang cara pokok-pokok lah, batu-batu lah, patung-patung lah. Maka semua mereka cenderung untuk menyembah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalil pembatalan tentang ketuhanan selain pada Allah.
Tapi oleh kerana mereka tak tahan hujah tadi, mereka tahu mereka salah, lalu mereka cuba melarikan hujah tadi dengan mengkritik kenabian Muhammad SAW. Dan mengkritik kebenaran Al-Quran. Mempelekehkan Al-Quran. Dan mereka mengkritik hal-hal lain sebab ternyata mereka tidak mampu menjawab persoalan ketuhanan. Sebab asas terbesar dalam kehidupan manusia ialah asas ketuhanan. Benda tu mudah tuan-tuan bila orang ni nama engineer, nama arkitek, nama doktor tiba-tiba semua berhala. Lalu kita tanya logiknya kat mana semua berhala? Kamu kan belajar tinggi, logik kat mana? Berhala ni kamu baru buat, baru beli, kamu baru import, kamu baru ekspor, kamu baru pindah tempat dia. Umur kamu lebih tua pada berhala. Dan berhala ni tak buat apa-apa, alih-alih kamu kata dia Tuhan. Dan kamu kata ia wakil Tuhan. Kalau dia wakil Tuhan, dia pun sibuk untuk beribadat dengan Tuhan. Bukan kamu beribadat pada dia. Maka semua benda ni kerana mereka tak mampu untuk menghadapi. Lalu mereka cuba untuk mencari kelemahan lain. Mereka cuba cari kelemahan dari sudut kerasulan, bukan dari sudut Al-Quran. Baik, kalau ayat sebelum ni kita baca, mereka cuba mencari kelemahan Al-Quran, maka Allah kata, sila buat Quran. Sila buat Quran macam tu. Dan sila isikan kandungan di dalam Quran, berita-berita yang menakjubkan ini. Kemudian mereka kembali untuk mengkritik kepribadian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa qalu, mereka berkata, la nu'mina laka, kami tak akan beriman. Macam mana pun jelas hujah Al-Quran tentang berhala kami, tentang sekutu kami, kami kekal tidak mau beriman sehingga didatangkan kepada kami 6 tanda. Datang kepada kami 6 tanda. 7 ayat ataupun ayat tu 6 permintaan kami. Kata mereka, Allah sebut 6 permintaan mereka. Kerana mereka dah gagal dalam mempertahankan berhala mereka. Lalu mereka cuba minta benda-benda yang kononnya untuk melemahkan Nabi SAW. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Kami takkan beriman padamu wahai Muhammad sehingga kamu keluarkan kepada kami sungai-sungai di tengah Mekah ini. Biar Mekah ni penuh dengan anak mata air. Yanbu'a yakni mata air, sumber air. Bukan telaga Zam-Zam je, semua ada. Satu permintaan mereka. Au takuna laka jannatun, atau kamu ada kebun. Kamulah orang yang ada kebun sebab kamu rasul, kamu kena ada kebun. Min nakhilin, yakni kebun kurma, wa inabin dan anggur, fatufajjira anhara khilalaha tafjira. Dan mengalir antara celah-celah kebun ini sungai-sungai yang terus mengalir dengan baik. Permintaan mereka kedua. Mereka sebut yang ketiga pula. Autus kitas sama, ataupun kamu katakan akan berlaku kiamat. Nanti kiamat nanti berkeping-keping, langit akan jatuh, planet-planet semua bertembung hancur. Baik. Boleh tak biar tu berlaku sekarang? Biar kepingan-kepingan langit itu menimpa kami. Kama za'an, macam kamu beritahu, alaina atas kepada kami. Kisafan, berkeping-keping biar kami nampak sekeping-sekeping jatuh. Macam tengok bumbung jatuh atas kepala. Dan permintaan mereka yang keempat. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Tolong bawa malaikat atau bawa Tuhan sekali. Tolong bawa Tuhan dan malaikat sekali. Biar beritahu kamu rasul. Dan kelima mereka kata. Baik, permintaan kami kelima. Au yakuna laka baitum min zukhrufin. Kamu ada satu rumah daripada segala yang dibina daripada emas dan perak, segala perhiasan yang mewah. Atau yang keenam kata mereka, au tarqa fis sama, kamu naik ke langit. Bukan naik saja, wala nu'mina liruqiyika, kami bukan sekadar nak kamu naik, takat naik kami pun belum percaya lagi, hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh, sehingga kamu bawa sebuku Quran penuh. Tak naklah turun sikit-sikit macam ni. Biar terus seketul macam tu turun. Satu buku turun. Naqra'u, biar kami baca. Tak apa kamu baca, kami nak baca. Dia ingat Quran tu macam novel, datang sekali. Dia nak macam tu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, suruh jawab. Kul, wahai Muhammad, katakan pada mereka, Subhana Rabbi, Maha suci Tuhanku. Hal kuntu illa basyarar rasulah. Aku ini seorang manusia dan rasul.
Kamu tak boleh minta dengan aku buat tu, buat ni, bukan. Kerana aku ini menurut perintah Allah. Bukan aku yang mendatangkan apa yang kamu nak. Bukan aku yang mengkabulkan apa yang kamu nak. Kerana permintaan-permintaan mereka bukanlah Allah Ta'ala tidak mampu mengadakannya ketika mana mereka meyakini Tuhan tak boleh buat. Sebab itu dimulakan dengan Subhana Rabbi, Maha Suci Allah. Kamu jangan ingat Tuhan aku tak boleh buat. Kalau Allah nak buat, Allah boleh buat. Allah boleh tukar bumi yang tandus menjadi subur. Allah Ta'ala boleh buat bumi yang tak ada sungai jadi ada anak sungai. Allah boleh jadikan bumi ini ditimpa dengan bala bencana, berkeping langit jatuh ke, ataupun berlaku gempa dan sebagainya. Ya, Allah boleh turunkan malaikat maka apa yang Allah kehendaki. Maka itu semua urusan Allah. Tapi bukan dengan permintaan kamu. Tetapi bila orang berkuasa, apakah orang berkuasa, dia akan buat ikut apa yang kita nak atau dia buat ikut kuasa dia? Dia berkuasa, dia akan buat ikut kuasa dia. Kita duduk bawah ikut je lah. Itu kuasa dia. Bila mereka meminta macam-macam, pertama permintaan bertubi-tubi ini untuk melemahkan Nabi Muhammad SAW. Melemahkan kerasulan baginda SAW. Dan tuhmahan bahawa Allah tidak berkuasa mengadakan apa yang mereka nak. Sehingga mereka lupa apa yang Allah nak daripada mereka itu jauh lebih mudah. Itu beriman pada Allah. Tak susah pun. Tinggalkan berhala, beriman pada Allah. Tapi oleh kerana mereka tak nak buat apa yang Allah suruh, mereka minta pula Allah buat apa yang mereka suruh. Tentang aneh manusia yang Allah perintah suruh beriman, dia tak nak buat. Tapi dia minta pula Allah buat apa yang mereka nak. Sedangkan Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu mengikut apa yang manusia nak. Sebab dia Allah. Fa'alun lima yurid. Allah buat apa yang Allah nak. Sebab itu Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW untuk jawab. Wahai Muhammad, jawab. Kamu tu cuma rasul. Urusan untuk mendatangkan apa-apa, ia urusan Allah SWT. Bukan sebelum ini kaum-kaum terdahulu mereka minta sebagaimana mereka minta. Maka Allah beri sebagaimana orang ini minta. Kemudian Allah binasakan mereka kekal tidak beriman. Oleh kerana Nabi SAW, bila Allah kata, wahai Muhammad, apakah kamu ingin aku berikan setiap permintaan kaummu? Tetapi bila mana mereka tidak beriman, aku binasakan dia. Atau aku tak beri apa yang mereka nak. Tapi kamu kena bersabar kejahatannya, tapi aku jamin tidak memusnahkan mereka. Maka Nabi SAW memilih yang kedua. Nabi tak nak umatnya, kerana sifat kasih Nabi SAW, didatangkan segala apa yang dia nak, kemudian mereka tidak beriman, maka Allah binasakan mereka dengan azab istiqsal, azab yang menyeluruh tanpa meninggalkan keturunan dan zuriat. Sebagaimana berlaku pada kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, dan kaum-kaum Nabi-Nabi yang lain. Kerana mereka meminta ayat, mereka minta mukjizat, mereka minta dimusnahkan, maka Allah musnahkan mereka. Kerana umat Nabi Muhammad SAW, umat yang mulia. Dan Allah menjanjikan kepada Nabi SAW akan berimannya umat dia. Walau memakan masa yang panjang. Bahkan Allah sebut dalam Quran, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan melihat manusia akan masuk dalam agama Islam ini beramai-ramai. Kerana keinginan Rasulullah untuk menjadikan manusia masuk Islam ramai-ramai, maka Rasulullah SAW tidak melayan permintaan mereka, bahkan berkata, aku cuma Rasul. Aku cuma ingin kamu berfikir apa yang diwahyukan. Bukan kamu cuba meminta-minta untuk lari daripada tanggungjawab beriman kepada Allah. Bila mereka meminta, diriwayatkan, bila kumpulan-kumpulan orang kafir Mekah ni datang jumpa Nabi SAW, lalu mereka berkata, Ya Muhammad, inna wallahi la na'lamu rajulan minal Arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmika. Laqad syatamta al-aba wa ibta ad-din wa saffahta al-ahlam wa farraqta al-jama'ah fa in kunta innama ji'ta bihadha litatluba malan ja'alna laka min amwalina ma takunu bihi aktharuna malan wa in kunta innama tatlubu asy-syarfa fina sawadnaka alaina wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'iyan badhalna amwalana fi talabi at-tib hatta nubri'aka min aw nu'dhara fika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bima taqulun, ma ji'tukum atluba amwalakum wala syarfa fikum wala mulka alaikum walakin Allah ba'athani ilaikum rasula fa in taqbalu minni ma ji'tukum bih
fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillah hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Faqalu ya Muhammad in kunta ghaira qabilin minna ma aradna faqad alimta annahu laisa ahadun minan nasi adyaka biladan wala ashadda 'ishan minna fasa rabbaka yusayyir lana hadhil jibal wa yujri lana anhara wa yab'athu man madha min abaina hatta nas'alahum haqqun ma taqul wasalhu an yaj'ala laka jinanan wa kunuzan wa kusuran min dhahabin wa fiddatin tughnika anna. Maksudnya, wahai Muhammad, demi Allah, kami demi Allah tak pernah jumpa orang yang bawa benda baru selain pada kamu. Sepanjang kami hidup ni tak ada lagi orang cerita macam kamu. Kamu ni duk maki bapak-bapak kami, mengaibkan agama kami, membodohkan angan-angan kami. Kamu telah pecah belahkan masyarakat kami. Hei Muhammad, kalau kamu datang ni nak duit, nak harta, kami kumpul harta, kami beri kepada kamu harta, kamu diam. Saya cakap banyak lagi. Kami beri harta. Sebab setiap orang bila dia bawa sesuatu, dia nak apa? Kalau kamu nak harta, kami kumpul harta. Kalau kamu datang untuk ada kuasa, nak kuasa, kami boleh jadi lantik kamu jadi raja. Bukan lantik jadi YB, raja terus. Tinggi. Kalau kamu datang, kamu bawa benda ni sebab penyakit yang ganggu kamu. Sebab kamu ni ada penyakit Muhammad, kalau kamu cakap macam ni. Ya, bagi mereka mengaruk Nabi bercakap, membodohkan Tuhan mereka, kami akan belanjakan seluruh harta kami untuk cari ubat. Sehinggalah kamu sembuh. Atau sehinggalah kami macam terima kamu sebagai OKU lah. OKU lah, kami dah tak ambil hati kamu. Tapi biar kami ubat kamu dulu. Lalu jawab Nabi SAW, apa yang kamu sebut itu, aku tidak berhajat. Aku tidak datang kepada kamu untuk mengambil harta kamu. Tidak juga untuk mendapat jawatan si kamu. Ataupun mendapat kerajaan menguasai kamu. Tetapi Allah yang utuskan aku. Sebagai seorang Rasul, kalau sekiranya kamu terima daripada aku apa yang aku bawa, maka yang untungnya kamu dunia akhirat. Tetapi kalau kamu menolaknya, maka aku bersabar dengan urusan Allah. Sehingga Allah yang memutuskan bagaimana sepatutnya berlaku. Kalau kamu tolak, aku tak boleh buat apa-apa. Aku bersabar dengan apa yang Allah akan putuskan. Sama ada kamu akan dibinasakan atau sebaliknya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, kalau kamu tak nak terima tawaran kami tadi, kan kamu kan tahu, negeri kita Mekah ni negeri paling miskin sekali. Sebab kita ni tak ada sumber air. Kita ni kena sibuk cari sumber daripada luar. Minta dengan Tuhan kamu untuk hilangkan semua gunung ganang kat Mekah ni. Biar tempat kami, kita ni datar belaka. Taklah bergunung ganang macam ni. Biar tanah rata. Tiada gangguan gunung ganang. Dan mengalirkan kepada kami sungai-sungai. Kemudian bangkit balik tok nenek kami, bapak-bapak kami yang dah mati. Sebab kami nak tanya bapak-bapak kami, kamu ni betul ke? Betul ke kamu ni Nabi? Dan minta juga daripada Tuhan kamu untuk jadikan Mekah ni kebun-kebun, ladang-ladang. Penuh dengan kekayaan, istana-istana yang dibina daripada emas dan perak. Jadi kami pun jadi orang kaya. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a sehingga akhir. Tentang apa? Bila seorang diajak untuk membetulkan kesilapan dia. Membetulkan akidahnya. Tiba-tiba minta macam-macam. Kita jumpa seorang penagih dadah. Kita kata, Pulan, berhentilah dadah. Kamu tengok dadah membinasakan kamu. Merosakkan kesihatan kamu. Dia kata, boleh nak suruh berhenti? Boleh tak beri aku istana besar? Bagi duit bulan-bulan 40,000. Beri itu, beri ini. Kita nak suruh dia berhenti buat benda yang binasakan dia. Dia pula minta benda bukan-bukan pula. Sama juga orang ni, Nabi nak beritahu kamu ni kufurkan Allah. Bila kamu kufurkan Allah, tempatnya neraka. Kamu bertuhankan dengan Tuhan yang salah. Sembah patung-patung yang buat dengan tangan sendiri. Kamu hidup mengikut hawa nafsu. Tak ikut peraturan yang Allah Ta'ala turunkan. Tiba-tiba dia kata, boleh kami nak beriman? Syaratnya negara kami ada kebun banyak. Syarat negara kami ni sungai banyak. Harta pun banyak. Rumah-rumah kami semua daripada emas dan daripada perak. Kami nak tu semua baru kami nak ikut. Tetapi yang diajak untuk memperbetulkan keadaan. Tiba yang dimintanya materialistik.
Kita kalau beritahu pada anak kita, dia kata, awak ni tak cerdik ni, belajar biar jadi cerdik. Pergi sekolah belajar, baca buku, belajar dengan cikgu ni. Anak kata, ayah boleh nak suruh, saya nak suruh. Kalau ayah nak suruh saya belajar, saya nak kereta 4 buah, kemudian saya nak duit saku, saya nak sekian dia minta. Kita tengok, budak ni orang suruh belajar, bukan suruh minta kereta. Fokusnya pada belajar. Ni kalau beri kereta, tak belajar juga, duk main kereta pula. Dia drift sana drift sini. Fokus dia kena belajar ni. Artinya bila baginda SAW dan Nabi-Nabi datang untuk baiki manusia. Untuk betulkan kepahaman mereka, akidah mereka. Tiba-tiba mereka tak peduli apa yang para Nabi bawa ini, lalu mereka minta benda-benda materialistik. Walau materialistik, perkara yang materialistik itulah yang mengganggu mereka untuk mengetahui kebenaran. Kalau kau ni jadi dengan segala kekayaan, nanti kamu lalai pula dengan segala kekayaan, tak jumpa Tuhan juga. Isunya ialah mencari Tuhan, bukan mencari kekayaan. Bila kamu jumpa Tuhan, maka kekayaan itu akan ada bersama dengannya. Tapi bila mereka diajar untuk cari Tuhan, membetulkan keadaan diri mereka, lalu mereka sibuk dengan materialistik untuk mereka punyai semua, maka kamu tetap lalai daripada memperbaiki diri kamu. Sebab itu Allah Ta'ala kata pada Muhammad SAW, jangan layan dia. Beritahu Muhammad, kamu cuma rasul. Masalah yang kamu nak, yang putuskan Allah SWT. Maka ini di antara kebejatan dan juga kebodohan mereka dalam menerima kebenaran. Kenapa yang Rasul bawa kebenaran? Nabi dia bukan bawa pembangunan, Nabi bukan bawa kita katakan kekayaan, Nabi bawa kebenaran, perkara yang paling mahal dalam kehidupan manusia. Bawa benda-benda yang bersifat pembangunan, bersifat materialistik, ia tak akan kekal untuk kita. Dia tak akan jadi milik kita. Kita mati bukan mati buat bangunan, kita mati buat kebenaran. Yang kita akan ditanya dalam kubur, siapa Tuhan? Siapa Nabi? Apa kiblatmu? Itu kebenaran. Kita semua mati akan bawa kebenaran, kita bukan bawa bangunan. Kita bukan bawa kereta. Apa yang para Rasul bawa dan Nabi SAW bawa ialah benda yang paling berharga dalam hidup manusia. Nilai sebenar kita ialah kebenaran. Qul haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Katakanlah kebenaran itu milik Allah. Jangan kamu ragu-ragu lagi. Maka semua para Rasul bawa kebenaran. Tapi anehnya manusia tolak kebenaran. Mereka tetap nak benda-benda yang bersifat materialistik. Walau benda-benda ni akhirnya mereka sendiri tak dapat menikmatinya. Contoh kita dapat semua harta ni, tiba-tiba kita tua, apakah kita menikmatinya? Kalau mati sebenarnya telah lagi. Sebab itu para Rasul bawa kebenaran. Nabi nak mereka ubah kebatilan mereka. Tiba-tiba mereka lagi tajuk lalu meminta sesuatu yang lain. Umpama seorang cikgu dia nak suruh anak murid dia berjaya, maka dia bentuk anak murid dia berjaya. Cikgu, kalau cikgu nak suruh saya berjaya, cikgu bagilah saya kereta 2 biji. Bagi duit bulan-bulan. Saya ni bagi ilmu ke awak? Kerja saya cikgu, beri ilmu, bukan beri kereta. Nama saya cikgu. Saya akan beri ilmu sampai awak faham. Saya akan mengajar awak sampailah awak tahu benda ni, benda tu. Bukan kerja saya cikgu, nak beri awak makanan, nak beri awak duit. Itu bukan urusan saya. Saya cikgu. Para Rasul ini mereka lah guru manusia. Mereka nak ajar manusia apa yang telah menjadi kesalahan yang boleh membawa kebinasaan pada hari akhirat kelak. Yang menyebabkan mereka kekal dalam neraka. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi mereka mengalih tajuk. Meminta sesuatu yang tidak boleh menyelamatkan mereka daripada kemurkaan Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.